Okey, bismillahirrahmanirrahim. So ini hari ini 15 hari bulan 4, slot yang ketiga dan kita akan bincang soalan yang berbentuk penyelesaian masalah. Dan soalan ni dah daripada buku teks, muka surat 56. Okay, and latih diri 3.1G. Alright. So the question says, Aileen dia ada sehelai kain bentuk sifat sama. Okay. Luas kain adalah, okay, ni dia kata luas kain adalah antara 6,400 dengan 12,100. So I'm drawing the bentuk kain tu dia macam ni lah. So, sebab ni luas jadi cikgu tuliskan 6,400 kat dalam ni. 12,100 cikgu lukis kat dalam ni sebab dia bukan bagi tahu panjang, dia berkata luas. So cikgu lukis dalam. Alright. Jadi dia bukan maksudnya dia jahit dua kain, dua alas meja. Dia cuma bagi tahu kat kita bahawa Aileen ni dia nak jahit alas meja yang bentuk segi empat sama between these two. Dia punya size dia. Between these two area. Okay. Alright, now before we go on with the questions, cuba tengok sini kamu nampak tak 6,400 ni dia ada mirip-mirip kuasa 2 yang mana? Boleh jawab tak? Someone can you answer? Nampak 6,400 ni dia macam ada mirip senarai kuasa 2 yang mana satu? Yang mana satu? Siapa boleh jawab? Okay, Syasha. Cikgu? Ya. 8 square. Yeah, nampak ni. 6,400 dia ada kaitan dengan ini. Ni nampak ni. So we need to use that nanti. And satu lagi yang dia kata 1 to 1 tu 12,100 yang mana? 11 square. Yes, 11 square. Alright. Okay, good. Jadi from here you dah you boleh kita boleh orang kata dah boleh calculate dah dia punya panjang untuk alas meja ni. So ini should be 8 lah. Okay. Now, kalau cikgu tulis 8, logik tak? 8 dan 8, 64. Tapi sini 6,400. Sebab ni sini sepatutnya kalau bukan 8, it should be 80 lah kan? Betul tak? So tengok betul tak? 80. Okay, sekejap. 80 darab 80. Pakai 8, 64 kan? Kosong ada 2. Itu dia. Itu maksud dia. And here you boleh tahu juga this one should be takkan 11 kan? 11 baru 121. Sebabnya here should be 110. 110 maknanya kalau kita ambil 110 darab 110. So 11 darab 11 kita tahu dah 1 to 1. Kosong ni ada 2 kan? Okay. So you get 12,100. Jadi maknanya Aileen ni dia disuruh jahit alas meja between size 80 times 80 dengan 110 dengan 110. Not less, not more. Maknanya between here. Faham tak? Okay. Okay, then dia kata dia ingin menggunakan kain itu untuk menjahit sehelai alas meja berbentuk segi empat sama untuk nak tutup muka meja. Nah, when dia say muka meja maknanya dia cakap pasal belah atas lah. Berbentuk segi empat sama. And panjang sisi is 92. 92 maknanya dia rupanya meja tu, okay, meja tu, the meja is actually just panjang dia 92. Sebabnya between this one lah. Faham tak ni? Okay. So, berapakah panjang kain yang dapat dijahit oleh Aileen? Andaikan panjang kain itu merupakan satu nombor bulat. Okay, you try nak cuba jawab soalan ni dulu. Fikir dulu.
Okey. Soalan ni sebenarnya dia direct je lah. Kan? There's no calculation dia tanya. Berapakah panjang kain dalam cm yang dapat dilihat oleh Aileen? So maknanya dia maksud macam ni. Ini meja. Ini meja. Meja ni dia punya size is 92. 92. Okay. Jadi maknanya since is 92, jadi maknanya dia boleh jahit alas meja tu daripada size 92 hingga 110. Faham tak? Dia boleh ambil paling maksimum kain tu sampai 110. Itu je maksud dia. Jadi no calculation here. Okay. Jadi berapakah panjang kain dan cm dapat jahit oleh Aileen? Jadi Aileen boleh jahit alas meja. Okay. Sebab yang ni tadi 92 ni is meja. Kan? So Aileen boleh jahit alas meja yang berukuran daripada 92 hinggalah 110. Boleh tak dia nak jahit yang alas meja 80? Tak boleh lah. Kalau 80 alas meja je duduk ke atas ni je kan. Dia tak tutup meja tu. So that is question A. Alright, B. Aileen bercadang nak hias sepanjang tepi alas meja. Okay. Sepanjang tepi alas meja dia nak hias dengan renda putih yang berukuran 4.5 meter. Maknanya kita ada satu, renda ni dia jual dalam bentuk roll kan. Dia akan dalam bentuk gulungan kan. Selalunya lace tu dia penjual dalam bentuk gulungan lah. Kan, so kita tarik gulung gitu kan. Alright. Jadi dia tanya dan dengan renda putih, maknanya this whole thing ni dia punya panjang tu kalau kita buka dia, kita tarik dia semua, panjang dia lah 4.5 meter. Kita tarik keluar ni, panjang dia panjang renda ialah 4.5 meter. So dia nak jahit, supaya alas meja kena cantik. Adakah panjang renda tu cukup? Bila cukup maknanya kita nak ambil yang ni ke yang ni? Nak ni ke ni? Of course kita nak ambil yang ni lah kan, betul tak? Kita jangan kira yang ni sebab soalan dia is cukup ke tak cukup. Maknanya kalau macam dia nak buat 110, cukup tak? Macam ni ni 92, kalau kata nak buat 93, 94, 95 kan. Alas meja yang 94 ke 95 ke ataupun nak buat alas meja yang 100. Kalau dia buat 92, alas meja tu akan duduk ngam-ngam atas meja. Kalau dia buat 100, adalah alas meja tu akan terjatuh sikit kat tepi. Kan? Kalau 110 pun dia akan jatuh ke tepi lah. Itu maksud dia. Okay. Jadi sekarang ni dia tanya kalau dia ada renda yang 4.5. Nah renda ni biasanya kita letak dekat mana? Nak tanya. Siapa boleh jawab? Renda ni biasanya letak kat mana? Renda untuk alas meja selalu letak kat mana? Anybody? Anyone? Pernah tengok alas meja tak yang ada renda? Tak tahu? Okey lah. Ini kerja mak-mak kan alas meja ni. Okey. Maksudnya dia ambil renda tu, okey dia jahit dekat tepi ni. Dia jahit kat tepi ni. Faham tak? Dia jahit kat tepi ni, renda tu. Renda tu, faham tak? Dia sambung lagi kat sini tepi, nampak tak? Sambung lagi sini. Sambung lagi sini. Nampak? Jadi dia tanya, ada tak cukup tak renda ni yang panjang dia 4.5 meter kalau nak jahit kat tepi ni? Jadi sebenarnya bila dia cakap tu maknanya sebenarnya kita tengah cari apa ni? Keliling ni kita panggil apa? Dah belajar sekolah rendah kan? Okey, kita panggil perimeter. Okey, perimeter.
meter. Untuk segi part sama. Jadi kalau kita kira ni is 110, betul tak? 110 plus 110 plus 110 plus 110. Atau kita boleh ambil 4 darab 110. Mana-manalah. So you're going to get 440 now. 440 ni apa? Nah tengok sini unit di sini cm squared. So kalau sini cm squared maknanya yang ini sebenarnya cm. Cm, ini pun cm. That's why bila cm darab cm kita akan dapat cm squared. Okay. Jadi ini maknanya kita perlukan 440 cm. Yang dia ada render tu. Okay, render ialah 4.5 meter. Okay, let us change this to cm. So nak tukar cm becomes darab dengan 100 cm. So you get 450 cm. Now, alas meja render kita perlukan 440. Di sini kita ada render 450. Jadi adakah mencukupi render tu nak jahit tepi dia? Cukup. Okey. Sebab okey. Perimeter. Okay, perimeter alas meja kurang daripada panjang render. Okay, alas meja 440 cm. Render 450 cm. Jadi cukup lah. Kalau kita dapat ni lebih, kan lebih, tak cukup lah. Kena beli satu lagi. Satu lagi. Roll of days. Okay. Okay, faham? Ada soalan ke? Ada soalan? Apa nak tanya? Ada soalan? Semua senyap ni maknanya faham lah. Boleh dapat 100 lah. Ada soalan ke? Tak ada? Okay, Alhamdulillah. Okay, so habislah kita bahagian kuasa 2. Okay. Kuasa 2 dan punca kuasa 2. Okay, square and square root. So our next topic will be kuasa 3 dan punca kuasa 3. Alright. Now, untuk yang kuasa 3 dan punca kuasa 3, okay. So, dia kalau you tengok kat sini, dia bukannya lagi tentang luas. Okay, siapa boleh beritahu cikgu, ini gambar apa ni? Siapa boleh cakap? Siapa boleh bagi jawapan? Gambar apa ni? Cuboid. Cuboid. Okay, Syasha kata cuboid. Yang lain? Di sana cuba. Okay, yang lain? Okay. Mestilah dengar suara orang lain. Fatin ke? Darwisi ke? Cuboid. Okay. Ada jawapan lain ke? Okay. Now kita tengok sini. Cuba tengok sini. Dia guna perkataan apa ni? Kubus. Bahasa Inggeris dia guna perkataan apa? Cube. So cube and cuboid is not the same. Okay. Kubus dengan cuboid dia tak sama. Okay. So cuboid tu dia punya bentuk dia lagi besar, lagi panjang daripada ni. So this is yang semua sama panjang. Okay. So kita akan belajar tentang cubes and cube roots. Dan dalam bahasa Melayu, dia guna perkataan kuasa 3 dan punca kuasa 3. Which I find that the word kuasa 3 ni, dia tak menggambarkan benda. Dia hanya menggambarkan yang proses kita tulis 3 tu. Okay.
Okay, so jadi maknanya bila kita cakap pasal kubus, cube, we are actually talking about apa ni sebenarnya. Kalau dari segi tadi kan kita kata perimeter. So kalau kubus ni atau cube ni kita sedang cakap pasal apa? Cikgu, Ya. boleh saya cuba isi padu. Very good. Isi padu. Nampak? Isi padu. Kalau kuasa 2 atau square, we are always talking about luas ataupun area. But when we talk about kuasa 3, at setakat ni lah kita memang kalau kuasa 3 memang kita sentiasa gunakan dalam isi padu. We always refer to isi padu. Dia mungkin ada benda lain juga, tapi yang setahu cikgu dah selalu guna memang is about isi padu saja. Alright. So as you can see here, kan nampak? Sebab dia kubus jadi dia punya panjang tepi dia samalah. Kalau dia 1, so ni jadi 1/1/1. And then how actually you write this, it will be like this lah. Okay. Now we're going to have another list of kuasa 3. So it be like this. 1 kuasa 3, nampak? Because it's 1 times 1 times 1. So ada 1 tu ada 3. Jadi, so 1 times 1 times 1 is 1. Okay. 2 kuasa 3. So 2 times 2 times 2, 8. Bukan 6 bukan 2 kuasa 3, 6 be careful lah. And then you have 3 kuasa 3. So 3 darab 3 darab 3, 27. Ini kalau kamu hafal ni memang memudahkan kamu. Sangat-sangat mudah. Okay, jadi sekarang ni you dah ada 2 senarai nak hafal. Okay. And then 4 kuasa 3. Okay. 4 kali 4, 16. 16 kali 4, 64. Okay. Untuk kes ni, cikgu nak kamu senaraikan. Senarai semualah, guna je kalkulator tu untuk dapat jawapan. Okay. Now, kalau boleh, cikgu nak kamu macam cari satu kad. Okay. Tak payahlah nak beli-beli. Kamu boleh keluarkan. Ambil lah cardboard apa-apa ke. Potong dia. Lepas tu buat buat benda ni. Okay. Kalau boleh macam buat apa panggil flip card flip card. Macam contoh macam ni. Cikgu bagi contoh Okay. Supaya apa? You boleh buat ni untuk main-main tau dengan kawan-kawan. Sekarang tak ada kawan lah kan. Main dengan kucing ke apa ke. So you buat macam ni. Okay. You buat macam ni. 4. Okay. Yang belakang ni tulis 2 kuasa 2 macam tu. Lepas tu 9. Okay. Lepas tu sini akan jadi apa? 3 kuasa 2. Okay. And then dah seterusnya lah. Lepas tu okay. Okay. Lepas tu you main lah. You shufflekan dia. Shufflekan dia pasal main. Okay. You campur-campur lah. Macam ni dia tersusun. Kadang kita bila tersusun ni kita macam kita boleh ingat. Tapi bila dia macam bercampur-campur tu you macam tak ingat dah kan. So you main lah. Okay. Mungkin kalau mak balik kerja. Mak tengok sat mak. Okay. Kamu bukan okay mak. Yang ini tunjuk kat mak. Yang ni mak 2 kuasa 2. Mak kamu tengok jawapan belakang. Kamu sebut kat mak kamu. Okay mak 2 kuasa 2 mak. Mak ni 3 kuasa 2 mak. 5 kuasa 2. 9 kuasa 2. Itu sajalah nak bagi apa. Seronok lah kan. Sebab benda ni nanti kamu akan guna sampai form 5. Lepas tu nanti pergi kat kucing kamu pula. Okay, kucing-kucing tengok ni. Ni nice kot, betul tak? Nanti dia kata miau. Okay. Boleh buat Buat tau, cikgu cakap lawak tapi sebenarnya I mean it. Please do. Okay. Alright. So, yang tu buat. Okay. Then, okay. Back to yang tadi tu. Macam tadi yang luas tadi. Kita unit dia akan kita akan tulis
cm kuasa 2 cm squared. So kalau untuk isi padu kita kena tulis cm cube, cm kuasa 3. Okay. Alright. Okay. Ni just nak teroka yang apa dalam buku teks kita lah. Dia actually, you know, when you talk about one block unit, maknanya bila you ada apa, one block unit ni maksudnya blok yang dia punya size ni satu. Panjang ni satu. Panjang ni bersatu. Tinggi ni bersatu. That's what I mean by one block unit. Okay. So yang ni sebenarnya dia cuma nak kita buat lah. Kalau kata cikgu ada satu blok unit, boleh tak kita nak susun supaya dapat satu kubus? So satu blok maknanya sebiji ni lah memang dapat lah bentuk kubus. Okay, kalau dua. Okay, now I don't have the block. Dekat sekolah memang cikgu ada belilah benda tu. So kalau kita ada dua, maknanya kita kena susun sebelah-sebelah kan. So bila susun sebelah-sebelah dia akan jadi panjang. So it's no more kubus. So ni maksudnya dia tak boleh bentuk cube. 3 ni maknanya bila ni cikgu ada 3 biji, 1, 2, 3. So kalau cikgu susun dia, cikgu susun macam mana pun I cannot get cube. Kan? Okay, what about 4? Kalau 4. So kalau 4 tu kita susun 1, 2, 3, 4. Dah tak? Boleh dapat tak? Boleh dapat tak? Macam ni. Okay, cikgu lukis macam ni. Cikgu lukis 3 dimensi ni. Tengok macam mana cara cikgu lukis ni. Okay. So ini 1. Lepas tu satu lagi kat sini. 2. Dia nak 4 kan? Okay. Kalau cikgu susun panjang sini, of course tak dapat lah. Okay, now let me susun dekat atas pula. Wah, tak tahu nampak tak cikgu lukis ni. Okay, ni kat atas. Kan 1, 2, 3. Ini satu lagi kat sini. Okay. Sebab ni tinggi ni berapa? Berapa tinggi sini? Someone answer please. 2. 2. What about here? Panjang ni berapa? Sini 1. 1. 1. Okay, yang ni? 2. 1. 2 lah. 1, 2. So nampak sini 2, sini 1, sini 2. So dapat tak kubus? Tak dapat. Tak dapat kan? Sebab kita tengok tinggi, tengok panjang sini, panjang yang sini dengan panjang sini kan. So ni 2, ni 1, ni 2. So you cannot get cube. Okay, you cannot get cube. So ini tak dapat. Tak dapat. Okay. Dia sebenarnya kalau ikutkan, kita nak tahu dapat tak dapat, kita tengok ini dia sebenarnya. Tengok ni nampak. 1 boleh dapat. Okay. So the next one is actually 8. Sebab tengok ni. 8, nampak 8. Kan atas ni ada 4. Bawah ni ada 4. So altogether 8. Jadi tinggi ni 2. Panjang sini 2. Panjang kat depan ni 2. So 2, 2, 2. Baru dapat ni. So actually yang ni. Ini. Jadi yang ini memang tak boleh dapat, cannot get. Ni sana boleh. 9 boleh tak? Tak boleh juga. So the next one will be kena ada 27 cube. Kena ada 27 block unit ni baru boleh dapat kubus. Alright? Alright ni? Okay. And then remember I ada mention tentang sempurna. Kita tentang sempurna yang ni If I take all these numbers, I list out. So these are called nombor kuasa 2 sempurna. Or bahasa Inggeris perfect square. So the same thing with kuasa 3. Okay. So we have also kuasa 3 sempurna. Okay. Boleh Faham Okay. Now I just nak
highlight pada kamu yang bahagian ni. Okay. Isi padu hablo garam. Hablo ni is crystal. Okay. Is actually kuasa 3 sempurna. Maknanya memang hablo garam dia bentuknya memang cube. Okay. How to get hablo garam? Kalau you belajar sains kan, I don't know whether you dah belajar ke tidak. You ambil air, you ambil garam, you larutkan. Lepas tu you tambah garam tu sampai dia tak boleh larut. Lepas tu you letak atas api, you panaskan. Tambah lagi garam. Nanti you tengok dia boleh larut. Okay. Tambah sampai tu you heat up. Sampai you tengok garam tak boleh larut dah. Walaupun you tambah garam tu, okay, larut. Okay, kamu jangan buat dekat rumah, nanti kamu kena marah mak kamu. Bazir garam kan. Actually tak bazir, boleh guna balik sebenarnya. Asalkan you simpan elok lah. Lepas tu nanti, and then you ambil satu garam, you ikat dengan benang. It's very small tapi dia cara nak ikat lah. And then you rendamkan dalam air garam tadi yang kamu dah panaskan sampai dah tak boleh larut tu. Tapi kena sejukkan dia, jangan panas-panas. Lepas tu biarkan gantung dia dengan benang. Okay, letak lidi tu, gantungkan dia. You biarkan for a few days. You akan nampak all the garam yang tadi dah larut dalam air tu akan stick to the garam yang kita gantung tu. And you can see dia punya shape is macam ni. Okay. Now, kalau kata macam you tak nak mak kena marah dengan mak, so maybe you can like find out from the YouTube, okay, how to make crystal of salt. Cuba type kataan tu. Alright. Okay, so I think tak lama lagi kita akan habis slot kita ni dan kita akan continue besok. Okay. So selain pada homework yang cikgu bagi tu, you try to have a look at the next page lah. Apa yang kita akan buat. And you will see that we are going to do the same thing. Benda yang sama kita akan belajar. Cuma kali ni kuasa 3. Okay, so by this week insyaAllah hari Jumaat ni kita akan habis ni dan kita akan masuk bab 4. Alright, Alhamdulillah. Okay, so see you all for tomorrow and remember to do your homework. Assalamualaikum. Bye everybody. Say bye everybody. Say bye. Okay, bye-bye. Bye-bye semua.